Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang mesti dah baca kan tajuk dekat thumbnail aku. Mesti korang terfikir ni mesti prank, tak pun dia ni koma. Tapi sebenarnya ataupun hakikatnya memang perempuan ni dia tidur masa umur dia 11 tahun dan dia bangun daripada tidur dia ketika umur dia dah mencecah 21 tahun. Dah macam cerita dongeng kan? Lawak biasa yang aku pernah baca sebelum ni katanya dia masuk toilet pada tahun 2020 and then tiba-tiba keluar je daripada toilet dah tahun 2021. Gitulah lawak dia. Tapi cerita yang aku nak share kat korang ni bukan prank atau sekadar cerita dongeng, tapi memang reality. Jom aku cerita dekat korang apa sebenarnya yang terjadi dekat perempuan ni. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi sekitar kurun ke-19. Jadi zaman tu memang zaman revolusi perindustrian yang mula membangun dengan pesat. Pada abad ni, vaksin kolera dan juga cacar air mula dicipta oleh para doktor dan juga saintis. Dan pada kurun ke-19 ni jugalah pemindahan darah telah dilakukan buat kali pertama. So, pada kurun ni jugalah bidang perubatan mengalami revolusi yang mana para saintis dan juga doktor mula menjumpai penyelesaian masalah. Salah satunya diorang dah benarkan penggunaan ubat pelali semasa pembedahan. Even bidang perubatan pada masa tu dah makin advance, tapi tak semua penyakit yang ada dekat dunia doktor-doktor ni tahu. Maksudnya ada setengah penyakit rare yang doktor sendiri susah nak tafsir, apatah lagi nak rawat penyakit tu. Salah satu kes rare yang terjadi dekat seorang perempuan yang bernama Ellen Stettler. Ellen dikatakan ada masalah kesihatan dan dia pernah tidur selama 9 tahun tanpa bangun. Nak kata koma tak juga, sebab dia memang sihat dan tak ada masalah penyakit kronik. Biasanya kalau orang koma ni dia akan ada pendarahan dekat dalam otak ke, ada stroke ke, so benda tu boleh menyebabkan diorang ni koma lama. Tapi kes Ellen ni memang rare, satu dalam sejuta, sebabnya dia memang tak ada masalah kesihatan yang lain. Jadi Ellen Stettler ni telah dilahirkan pada 15 Mei pada tahun 1859. Dia ada 12 adik-beradik dan dia anak ke-10. Family dia telah tinggal di sebuah kampung di Turville iaitu di England. Jadi kampung dia ni terletak di antara dua bandar iaitu bandar Oxford dan juga Buckinghamshire. Ayah dia bernama William Stettler yang merupakan seorang petani je, manakala mak dia pula bernama Anne dan dia ni adalah seorang suri rumah. Lepas William meninggal dunia dalam sebuah kemalangan, jadi Anne telah menjadi seorang ibu tunggal dan tak lama lepas tu dia telah berkahwin dengan seorang pekerja kilang yang bernama Thomas. So Thomas ni telah menjadi ayah tiri kepada Anne dan juga adik-beradik dia yang lain. Ayah tiri diorang ni memang sangat-sangat baik dan seorang yang penyayang. Even diorang tu cuma anak tiri je, tapi Thomas ni memang sayang diorang macam anak sendiri. Ellen dikatakan masa dia lahir tu dia adalah seorang bayi yang sihat dan sempurna. Bila dia membesar pun dia memang tak ada masalah kesihatan. Tapi pada 29 Mac pada tahun 1871, takdir hidup Ellen mula berubah. Malam tu dia masuk tidur macam biasalah, lepas dah dinner, sembang-sembang dengan family dia pun pergi masuk tidur dalam bilik dia. Sebab apa aku kata takdir dia berubah? Sebabnya dia tak pernah lagi bangun pada esok pagi tu. Dia tidur selama 9 tahun tanpa bangun langsung. Walaupun family dia panggil berkali-kali dan goncangkan badan dia supaya dia bangun, tapi tak ada juga respon daripada Ellen. Sampai kan family dia fikir yang Ellen ni dah meninggal tau. Tapi yang peliknya, nadi dan juga jantung dia masih lagi berdetak dan berdegup macam biasa. So maksudnya dia ni hidup lagi lah. Cuma family dia pelik, kenapa dia tak bangun? Jadi ibaratnya Ellen pada masa tu koma tanpa sebab. Parents dia ada juga panggil beberapa orang doktor untuk cek keadaan anak diorang. Tapi akhirnya diorang pun pelik dan tak tahu nak buat apa. Sebabnya bagi diorang kes ni adalah kes rare dan first time diorang jumpa. So cerita pasal Ellen yang tidur tak bangun-bangun ni telah viral merata tempat. Lepas tu ramai yang datang ke rumah dia semata-mata nak tengok keadaan Ellen tu macam mana. Ada jugalah yang datang tu bagi sumbangan sikit dekat mak ayah dia. Dan ada juga yang datang tu bagi jam loceng. So diorang kata jam loceng ni dia boleh bangunkan Ellen satu hari nanti. Jadi benda tu macam salah satu kepercayaan lah. Jadi macam usaha jugalah in case kalau jam loceng ni sampai macam ni sekian-sekian, kemungkinan Ellen akan bangun macam tu lah. Tapi itulah still juga tak jadi apa-apa dan Ellen masih lagi tidur macam biasa. Kemudian cerita pasal Ellen mula mendapat perhatian akhbar The Times pada tahun 1871. So diorang pun terbitkanlah satu artikel yang mengatakan salah satu fenomena fisiologi yang paling menakjubkan dan membingungkan pernah terjadi. Bila cerita Ellen ni dah masuk paper, so Ellen ni lagilah bertambah-tambah famous dan makin ramailah yang datang ke rumah Ellen untuk tengok dengan mata kepala diorang sendiri. Ada yang sanggup bayar duit yang banyak semata-mata untuk dapatkan beberapa helai rambut Ellen. Kononnya diorang percaya yang rambut Ellen ni bawa tuah dan boleh tunaikan beberapa hajat diorang. Family Ellen memang tak kaya mana, tapi disebabkan ramai yang datang rumah dia dan bagi sumbangan, diorang pun terima je lah. Sampai kan ada pihak polis yang jalankan siasatan, takut-takut ada orang yang cuba take advantage atas kejadian ni. Walaupun family Ellen dapat banyak duit dan sumbangan daripada orang ramai, tapi diorang tetap lagi sedih. Sebabnya Ellen masih lagi tak bangun-bangun. Even ramai yang datang ke rumah dia itu cuba untuk sembuhkan dia. Bukan doktor je, malah orang yang pandai dalam bab-bab alam gaib ni pun datang cuba untuk selamatkan Ellen, cuba untuk bangunkan dia,
dia tapi semuanya fail. Sepanjang Ellen terlantar dekat atas katil, dia memang dijaga dengan baik sekali. Mak dia setiap hari akan bagi dia minum susu, lepas tu suap bubur dan bagi jugalah minuman yang manis kat dia. Sebab diorang yakin dengan cara tu anak diorang ni akan dapat zat dan tak akan mati. Selepas setahun bagi makan, tiba-tiba mulut Ellen ni dia tak boleh buka. Rahang dia tu macam cramp. So diorang memang dah tak boleh sumbat makanan melalui mulut dia. Jadi diorang pun masukkanlah makanan tadi tu melalui celah-celah gigi. Sebabnya Ellen ni dia ada masalah gigi yang rongak. So dekat situlah mak dia suapkan makanan melalui lubang-lubang gigi yang rongak tu. Aku terbayang kalau macam gigi dia rapat macam aku ni kan, macam mana nak sumbat makanan dia macam Okay, kita teruskan, okay. Setelah tunggu bertahun-tahun, Ellen ni still juga tak bangun-bangun. Pada tahun 1880, mak Ellen telah meninggal dunia disebabkan sakit jantung. Puncanya mak dia stres dan selalu terfikirkan keadaan Ellen yang tak pernah bangun. So sepanjang 9 tahun anak dia tak sedar tu, dia selalu terfikir kenapa anak aku tak bangun. Jadi dia risau sangat-sangat menyebabkan dia kena serangan jantung. So lepas 5 bulan mak dia meninggal, Ellen terbangun dari tidur dia pada penghujung tahun 1880, iaitu esoknya adalah hari ulang tahun dia yang ke-21. Jadi dia terbangun pada malam hari sebelum ulang tahun dia. Bila dia terbangun je, family dia pun ceritalah apa yang sebenarnya yang terjadi, yang dia dah tidur selama 9 tahun. Dan part yang paling menyedihkan bila dia dengar yang mak kesayangan dia dah pun meninggal dunia. Kejadian yang terjadi ni memang membuatkan Ellen ni frust sangat. Sebabnya dia rasa dia dah bazirkan selama 9 tahun dengan tidur je. Dia tak ada pengalaman belajar, dia tak ada pengalaman bekerja ataupun pengalaman hidup. Dan mak dia pun tinggalkan dia masa dia dalam keadaan yang masih tidur. Tahu-tahu je bila dia bangun tidur, dia dah dewasa. So Ellen ada seorang mak saudara yang bernama Grace. Jadi Grace ni lah yang banyak menolong Ellen dalam meneruskan hidup dan cara untuk berdikari. Dialah yang ajar Ellen cara untuk menjual kalung manik. Beberapa tahun lepas tu, Ellen telah berkahwin dengan seorang petani dan hasil perkahwinan diorang dapat 6 orang anak. Tapi pada tahun 1901, semasa Ellen berusia 42 tahun, dia telah meninggal dunia. Tapi tak ada report yang explain sebab apa dia meninggal. Cuma orang kata dia sebenarnya stres. Sebabnya dia banyak fikir yang dia telah kerugian ataupun kehilangan beberapa tahun yang lalu. Mostly pendapat ni memang ramai yang setuju sebab dia banyak habiskan hayat dia just terbaring je. Tidur umur 11 tahun masih kanak-kanak. Tahu-tahu je bila dah bangun umur 21 tahun dah dewasa. Siapa je tak terkejut kan? Kes Red Ellen ni sebenarnya telah mendapat perhatian daripada para saintis dan juga doktor. So ada seorang doktor yang bernama Jean. Dia kata penyakit Ellen ni ada kaitan dengan neurologi yang ganggu kitaran tidur jaga. So penyakit ni menyebabkan seseorang tu akan rasa mengantuk yang berlebihan, tak kira siang, tak kira malam ataupun tempat. Cuma punca penyakit ni masih belum diketahui secara tepat lagi. Jadi maybe benda ni ada kaitan jugalah dengan kekurangan zat kimia. Jadi kalau orang tu dia kekurangan zat kimia, dia akan mengganggu fungsi otak tentang tidur dan jaga. So maybe Ellen ni ada kaitan lah kot kan dengan punca kekurangan zat tadi. Tapi yang pelik dan misterinya kat sini, Ellen memang disahkan tak ada masalah kekurangan zat. Cumanya dia tidur tanpa sebab sehingga dia menyebabkan dia bazir masa dia selama 9 tahun. Dan itulah yang memenangkan kepala saintis dan juga doktor. Okay guys, aku rasa kan kalau korang yang selalu rasa mengantuk tak kira siang malam kat mana je, aku rasa korang kena pergi check. Sebab aku takut lah kan tiba-tiba korang tertidur dekat situ, korang bangun 10 tahun kemudian. Tak keseram geng. Itu bayangkan kalau korang tertidur 10 tahun. Bayangkan kalau korang tertidur lepas tu korang dah tak bangun lagi dah. Tahu-tahu je kat alam barzah lagi nanya geng. Okay, just lawak, okay, jangan serius sangat. Okay. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe dulu, okay. Dan turn on notification at least tak terlepas dengan video-video yang aku akan upload pada masing-masing yang akan datang. Dan korang akan dapat notification daripada aku. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.